Perkara yang tidak membatalkan wuduk, pertama keluar darah dari bahagian yang tidak lazim, seperti luka kerana berbekam, luka kerana pisau. Mazhab Syafi'i tak batal wuduk, Hambali batal. Sebab kaedah Hambali, keluar najis daripada badan, tak kira kok jalan mana. Asal najis, ya. Ingus najis tak? Ingus tak najis. Okay, sebab tu ingus kena baju tak ada masalah. Jijik lain, najis lain. Okay. Darah hidung tidak kira sedikit atau banyak, tidak membatalkan wuduk. Okay. Darah hidung. Muntah sama ada sepenuh mulut atau kurang daripada itu pun tidak batal. Muntah tidak batal wuduk, ya. Ni tengok wuduk. Kebimbangan orang telah berwuduk mengenai hadas. Ni kena jelas sikitlah, takut tak faham. Berpusing ayat tu bunyi. Saya dah ada wuduk. Okey? Dah buat kerja apa semua-semua, orang pun azan Zuhur. Saya pun saya batal ke tidak wuduk tadi? Batal ke tidak? Batal ke tidak? Tidak batal. Sebab kita syak. Kecuali kita memang confirm batal tu, kentut apa semua itu confirm batal. Ini tak kebimbangan, keraguan orang dah berwuduk. Berbeza dengan kebimbangan orang yang belum berwuduk. Aku tadi ambil wuduk tidak? Ambil tidak wuduk? Ambil balik. Okey, tu beza. Okey, jelas? Okay. Gelak terbahak-bahak di waktu solat. Tidak batal wuduk tapi batal solat. Jangan pula kata solat tak batal. Sembayang Allah Akbar, TV kat sana, raja lawak. Ketawa kan? Wuduk tak batal tapi solat batal. Mana kena berhenti, solat balik, tak payah pergi ambil wuduk baru. Tu maksudnya. Yang kata ketawa terbahak-bahak tidak batal. Hai, tidak batal? Tidak batal wuduk, bukan tak batal solat. Okey. Memandikan mayat tidak batal, tidak wajib berwuduk kerananya. Sebab dalam mazhab Hambali mandi mayat batal wuduk. Kan? Sentuh tak sentuh kemaluan dia, itu lain cerita. Kalau kesentuh dia tu batal, kecuali kita berlapik. Zaman dulu orang pakai sarung tangan pun nak mandi mayat. Ya kan? Tapi dalam mazhab Hambali, mandi mayat tu sendiri membatalkan wuduk. Kan? Termasuk dalam mazhab Hambali, makan daging unta batal wuduk. Saya jumpa hadis tu pening kepala juga. Mana cari-cari rupanya mazhab Hambali. Okey. Okey, itu saja yang membatalkan wuduk. Ada soalan tentang wuduk? Boleh kita teruskan? Okey, kalau ada soalan kemudian. Okey. Okey. Keluar darah tak batal wuduk. Maknanya kita luka tadi. Ya kan? Tengah ambil semai dia keluar juga, lepas ambil semai kita lap, basuh, lap, tutup. Boleh. Sebab dia bukan membatalkan wuduk. Keluar darah ikut jalan depan belakang tu baru batal wuduk. Ya kan? Sebab nak cerita beza kita mazhab Hambali. Hambali keluar darah tu batal wuduk. Orang kita kata kita ada wuduk dah, kena pisah luka, kita pergi basuh pakai handy plus, dah boleh solat. Okey, tak apa, tak apa. Nak semayang tadi kena tutup lah, sebab tak boleh bawa darah tu dalam semayang. Ya kan? Takut banyak nanti jadi bawa najis. Oh tak apa, dia mana kena kat ni, dia bercampur dengan air kan. Tak ada masalah apa. Tapi syarat khuf ni dalam mazhab Syafi'i, syarat khuf pertama bahan yang tidak tembus air. Stoknya tembus air, tak boleh. Yang kedua, bahan tu tahan. Maksudnya setakat kita berjalan tidak koyak. Yang ketiga, dia menutup semua tempat yang kita nak basuh. Yang keempat, ketika kita pakai kita dah ada wuduk. Okey, kita pakai kita ada wuduk. Berwuduk siap dulu baru pakai khuf. Okey, saya selalu kalau saya pakai dulu nak naik kapal terbang, siap wuduk pakai khuf, lepas tu kentut atas kapal terbang. Pergi wuduk sapu je atas tu. Okey, tu masalah khuf fine ni.
Tak boleh nak cerita tak boleh ni. Pasal syarat kita stokin tu tidak tembus air. Syarat dia tidak tembus air. Syarat kedua, menutup semua aurat atau semua anggota yang wajib basuh. Mana kaki lah, bukan semua anggota seluruh tubuh. Nak basuh kaki ni, cerita nak ganti basuh kaki. Okey. Yang keempat, semasa pakai tu mesti sudah tidak berhadas, mana sudah ada wuduk lah. Yang kelima, masa valid dia. Khuf tadi valid bagi orang yang bermukim, yang bukan musafir, 24 jam atau 5 waktu solat. Bagi orang musafir valid dia 3 hari 3 malam. Batal dia balik apabila kita buka, maka batal, kena wuduk basuh kaki balik. Okey. Atau kalau dia rusak, tembus dan sebagainya. Rusak pun mazhab berbeza-beza, ya kan? Kita ambil mazhab Syafi'i lah. Tembus, rusak, dah bocor, nampak kulit, batal. Poin saya, dalam mazhab Syafi'i tidak iktiraf stokin sebagai khuf. Di Mekah ada jual khuf daripada kulit. Tapi kita kena keluar ambil air sembahyang kalau tengah tahu. Nah, isu mana dulu ni? Isu khuf ke bukan isu lain? Kita batal wuduk semasa tawaf, kena berwuduk. Keluar tak keluar tu cerita lain. Sekarang ni kebetulan dalam masjid ada tempat wuduk. Kebetulan. Kena berwuduk lah. Balik, pasal wuduk dah batal. Kalau tidak, tawaf tidak sah. Okey. Muslimat ke stokin dia. Apa dia? Kena ambil wuduk. Kecuali masa nak kita tawaf dan ambil wuduk kat hotel, pakai khuf. Kena wuduk juga, tapi kena sapu atas tu, tak payah basuh. Maksud saya, muslimat ni stokin dia tak. Betul lah, stokin bisa ni tak boleh pakai. Tembus air, tembus air. Dia tidak dia kena tidak tembus air. Tembus tu kalau kita dah batal, kita boleh lagi, tapi sapu kat kaki. Ya, waktu basuh kaki tu sapu saja tu. Tak ada 2 jari cukup sap. Kalau batal keluar angin, kalau kata batal macam pergi buang air, kena ambil wuduk macam biasa. Asalkan batal wuduk. Kecuali kalau batal tu kena mandi junub. Okey. Sentuh ke, nak kencing kan, tandas kering sekarang, pergi kencing batal wuduk kan, dah basuh semua, wuduk baru dah. Tadi kita pakai khuf, sapu je atas khuf. Okey. Apa dia? Takut ada pijak, kalau kita jalan-jalan terpijak najis ke apa. Itu masalah menanggung najis. Ya kan? Itu masalah ibadah lain, bukan masalah wuduk. Betul tak? Jalan wuduk sah walaupun pada tu katakan kita jalan-jalan ni takut najis. Okey, katalah kita pakai khuf terpijak najis. Okey? Yang kita kena basuh khuf tadi, najis tadi. Kan? Katalah kat kaki, basuh dulu kat kaki sikit dekat dia tu. Lepas tu sapu balik. Bawa tengah solat batal. Nabi tengah solat 2 rakaat. Waktu duduk dia pun buka khuf. Tengah sembahyang ni. Sahabat tengok Nabi buka, semua buka. Ni kan? Lepas sembahyang Nabi tanya, kenapa kamu buka? Tengok Rasulullah buka. Aku buka, Jibril beritahu aku di khuf aku ada najis. Okey, maknanya itu bab solat tak boleh menanggung najis. Tapi wuduk tak apa. Betul tak? Sah. Okey, alhamdulillah. Okey, kita sambung. Jauh sangat. Kecil ni kat bawah ni. Okey. Okey, tak apa. Saya tengok ni dulu. Oh, kita nak pasang apa ni? Video boleh pasang ya? Okey, try dulu insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar berwuduk. Wuduk salah satu syarat sah tawaf. Oleh kerana itu, hendaklah kita berwuduk dengan sempurna. Dan wuduk juga boleh digunakan untuk solat, untuk baca Quran dan semua perkara-perkara disunatkan berwuduk. Maka kita akan bermula wuduk pada hari ini. Saya akan tunjukkan cara berwuduk dengan menggunakan air hanya sedikit sahaja, iaitu 1 botol ini insya-Allah cukup.
ini keperluan dia terutama sekali ketika kita berada di Mina, di Arafah. Di Arafah Mina ni tempat atau tandas tempat wuduk kecil. Oleh sebab itu kita bawa botol air, isikan sentiasa dengan air. Bila sampai masa untuk kita berwuduk, kita tidak mesti berebut tempat wuduk. Kita boleh wuduk di mana-mana saja dengan menggunakan air yang sedikit, insya-Allah. Okey, kita mula-mula sebagaimana biasa basuh tangan, dan hendaklah kita bermula wuduk membasuh tangan itu dengan membaca basmalah, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tuang air ke atas tangan sikit untuk kita basuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ma'a tahura. Segala puji bagi Allah yang menjadikan air ini bersih. Disunatkan 3 kali kita basuh. Okey, selesai kita basuh tangan. Seterusnya ialah kita berkumur. Berkumur ini dalam mazhab Syafi'i dan juga masuk air ke hidung dalam mazhab Syafi'i sunat. Nabi SAW sentiasa melakukannya. Dalam mazhab Hambali dikatakan rukun, salah satu rukun. Namun demikian, kita berwudu untuk mendapat hikmah dan fadilat wudu, hendaklah kita buat seperti Nabi buat. Fa ahsanal wudu, kita menyempurnakan wudu, perlu kita buat semua sekali insya-Allah. Dan sekarang kita berkumur, tuang air tetap tangan, kita berkumur 3 kali. Boleh juga berkumur dan masuk air ke hidung pun boleh. Ada disunatkan 3 kali insya-Allah. Okey, selanjutnya kita basuh muka. Basuh muka merupakan rukun di dalam berwudu. Muka ialah gigi rambut di atas sampai ke ujung dagu, anak telinga kanan sampai anak telinga kiri. Itu semua kawasan muka, dan apa saja yang ada padanya hendaklah dibasuh. Maknanya dialirkan air ke atasnya. Okey, kita basuh muka. Bismillahirrahmanirrahim. Terus sekali gosok sehingga rata, jangan angkat tangan. Kalau terangkat dia jadi musta'mal. Kita disunatkan buat 3 kali semua anggota wudu tadi. Okey, tadi kita dah basuh muka, dan basuh muka itu disunatkan 3 kali. Samalah, basuh tangan pun 3 kali, berkumur masuk hidung 3 kali, basuh muka pun 3 kali, itu disunatkan. Yang rukun yang sekali saja basuh muka, tapi disunatkan 3 kali. Kemudian kita basuh tangan. Sekarang kita basuh tangan pula. Bagaimana kita basuh? Mula-mula kita basuh tangan kanan. Kita basuh tangan kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Gosok sampai rata, celah-celah jari dan sebagainya. Itu 1 kali. Kita cuba sekali lagi. Buang air. Alirkan air. Air dah mengalir tadi. Kita tolak dengan tangan tak apa, tapi syarat air dah mengalir tadi. Kita basuh sampai rata dan disunatkan 3 kali. Disunatkan sampai pergelangan tangan, sampai sini, melebihi daripada siku. Walaupun Allah Ta'ala memerintahkan basuh tangan hingga ke siku, ya, tapi disunatkan sampai pergelangan tangan. Itu dalam sunnah Nabi. Dan juga kita disunatkan basuh tangan hingga ke siku. Sebab kita tahu air, kita tuang naik ke siku. Itu sunat, ya. Boleh juga kita basuh siku hingga ke tangan, dipaip air macam tu, tetapi hendaklah pastikan air itu rata. Okey, kita sambung belah kiri pula. Basuh tangan belah kiri, ya. Belah kiri, kita boleh basuh macam tu, ratakan. Sebelah kiri seperti belah kanan juga tadi. Kita boleh sambung, buat 3 kali juga belah kiri. Okey, kita buat. Itu dah selesai sebelah kiri, insya-Allah selesai. Okey, sekarang seterusnya, rukun seterusnya ialah menyapu kepala, bukan membasuh, menyapu. Bermakna kita hanya membasahkan tangan kemudian sapu kepala, dan disunatkan bersama dengan telinga. Kalau boleh buat serentak lagi bagus. Basahkan tangan, basahkan tangan, kemudian kita sapu kepala daripada depan, sapu ke belakang, daripada belakang patah balik ke depan, kemudian jari telunjuk masuk di dalam telinga, pusing, dan ibu jari di luar telinga. Itu sapu kepala dan telinga. Okey? Okey, cuba tengok daripada sebelah samping, ya. Kita basuh kepala. Ni untuk orang laki-laki, ya. Daripada depan kita basahkan tangan tadi, sapu ke belakang sampai ke bawah, patah balik ke depan, turun ke sini, jari telunjuk masuk telinga, pusing, kemudian ibu jari di luar telinga. Itu basuh kepala bersama telinga untuk orang laki-laki. Manakala untuk orang perempuan tidak ke belakang, setengah je. Daripada depan sapu sampai setengah saja cukup, turun terus ke telinga, masuk jari telunjuk dalam telinga, pusing, dan ibu jari di sebelah luar telinga. 3 kali kita lakukan. Untuk orang perempuan sekerat saja, untuk laki-laki sampai ke belakang dan patah balik. Okey.
Okey, selanjutnya untuk basuh kaki hingga ke buku lali. Allah Ta'ala perintahkan wa arjulakum ilal ka'bain, kaki hingga buku lali. Mana kita basuh seelok-elok, kita basuh kaki, tuang air bismillahirrahmanirrahim ke buku lali. Gosok di celah-celah jari dan seterusnya sampai kita yakin kata jangan angkat tangan. Okey, habis sebelah kiri, belah kanan, sambung belah kiri pula. Pun serupa juga, kiri juga sambung. Sapu, basuh celah-celah jari, celah-celah kuku, gosok-gosok dengan tangan kiri ya. Dengan tangan kiri kita gosok tadi. Ada kata barulah selesai semuanya. Okey, selesai semua kita basuh apa semua sambil last kali basuh kaki tadi, kita disunatkan berdoa selepas kita berwudu. Walaupun tadi di tiap anggota wudu tadi doa dia, tapi doa yang akhir wudu ini disunatkan. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Amin. Selesai berwudu, kita disunatkan lagi solat sunat wudu 2 rakaat. Sahaja aku semayang sunat atau sahaja aku solat sunat wudu 2 rakaat kerana Allah Taala. Biasa saja selepas rakaat pertama baca Fatihah, kemudian baca surah Al-Kafirun, rakaat kedua baca Fatihah, baca Qul huwallahu ahad atau surah Al-Ikhlas. Kerana dengan solat sunat tadi mudah-mudahan kekurangan kelemahan kita ketika berwudu akan ditampung oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Video ini boleh boleh download daripada YouTube. Di YouTube dah ada. Ni kita dah lama dah upload ni. Ini video lama sebenarnya. Nak sebut juga tadi bahasa saya salah. Pergelangan lengan, bukan pergelangan tangan. Pergelangan tangan kat sini kan. Basuh disunatkan sampai pergelangan lengan. Saya sebut tadi tangan tu silap nak betul. Pertama kita berkenalan dengan Kaabah. Okey, kenal Kaabah. Saya dapat buat Kaabah kecil ni, sengaja saya buat kecil supaya saya keliling orang nampak. Kalau Kaabah besar saya duduk belah sini, ini ada orang tak ada orang. Ya kan? Okey, untuk tuan mengajar. Okey, pertama Kaabah di Hajarul Aswad. Kaabah yang sebenar, Hajarul Aswad, ada kelambu Kaabah mulai tahun 2009. Dibuat khat macam bunga gini, straight sampai ke bawah, nak menunjukkan itu Hajarul Aswad. Daripada jauh kita nampak ada lampu hijau. Di Kaabah sekarang ada kelambunya, ada khat berbunga-bunga tadi sampai ke bawah. Okey, oleh kerana musim haji dia gulung Kaabah, kelambu Kaabah tu. Musim haji kenapa gulung? Sebab orang curi. Ni gunting dorang pasal orang percaya keramat. Ya kan, orang kita ni pula keramat pun kena curi. Ya kan? Zaman dulu garam, orang kampung saya zaman dulu garam dia percaya malam tak boleh jual garam. Dia garam tahu kat luar, siapa nak curi. Besok pergi bayar tak apa, malam tu kena curi dulu. Itu sebab gitu punya karutnya tu. Okey. Okey, tu ini Hajarul Aswad. Di sini ada rukun Hajarul Aswadnya ada di bawah tu. Okey. Kemudian itu pintu Kaabah. Yang ada sini ialah pintu Kaabah. Okey. Sini tu pintu Kaabah. Di sana macam itulah pintu Kaabah. Ada apa nama dia punya apa ni, kelambu Kaabah tu memang ada tempat pintu Kaabah tu. Tu mahal tu. Ada orang nak jual kat saya, offer kat saya Kaabah yang telah pakai satu set penuh tu 2.5 juta. Harga dia sebenar 26 juta. Okey. Okey, tak apa. Kita tidak penting itu. Kalau di sini dia panggil penjuru ni, dia panggil rukun Hajarul Aswad. Rukun ni penjuru. Okey. Penjuru. Kemudian belah sini, ini Hajarul Aswad, belah sini namanya rukun Iraqi. Pasal dia bertentangan dengan Iraq, maka digelarkan dia rukun Iraqi. Sini. Okey. Lepas tu jarak lebar Kaabah daripada Hajarul Aswad ke rukun Iraqi ialah selebar 12.84 meter. Hampir 13 meter. 40 kaki lebih. Sebab tu tengok Kaabah, besar. Ya kan? Sebab tu nak beritahu Kaabah ni besar, mana kalau kita berjalan setakat terpesong sikit tak akan lepas. Jangan sampai tawaf jadi robot. Keras nak habis jam. Okey. Kemudian sebelah sini pula dia tengok. Ini ada Hijr Ismail sebelah sini. Kan Hijr Ismail.
Belah sini katakanlah. Ni Hijir Ismail. Kemudian di sini sepatutnya saya tak buat. Sepatutnya ada pancuran emas. Belah sini. Ke dalam hijir ni. Sebab Kaabah ni dia ada bumbung dia flat roof. Kata kalau hujan air banyak bertakung, dia buat lubang sini supaya air tu keluar. Dia buat saluran. Kebetulan saluran tu dibuat daripada emas. Kata saya emas tu seberat 27 kg. Emas tu tadi. Mencurah air kat sana. Nak keringkan air kat sini. Air ni tak ada berkat, tak ada apa. Kan? Tapi ada orang nganggur mulut. Ni kan kalau hujan kan. Kenyang dia pasal tahi burung banyak. Kan? Okey. Okey. Ni rukun Iraki ke rukun Syami. Sebelah ni Syam. Sama dengan Syria. Sana kan ni daripada sini dia panggil. Ni rukun Syami. Lebar Kaabah pada itu ialah 11.28 meter. Dia Kaabah bukan 4 segi tepat. Sini 12.84, sini 11.28. Tak sampai 11,5 pun. Okey. Ni rukun Syami. Di situ ada makam Ibrahim. Ini ada makam Ibrahim sini. Makam Ibrahim ni asal-asal dekat dengan Kaabah kerana sini tempat batu Nabi Ibrahim pijak ketika nak buat Kaabah, nak buat dinding Kaabah dan sebagainya. Okey, zaman Sayyidina Umar dialihkan ke tengah sikit supaya orang boleh lalu untuk tawaf. Dan makam Ibrahim bukan sebahagian daripada Kaabah. Sentuh dia waktu tawaf tidak batal tawaf. Hijir Ismail sebahagian daripada Kaabah. Asal-asal Kaabah belah sini melengkung. Okey. Sebelum Nabi diutus sebagai Rasul, dibak semula dinding Kaabah ni tak cukup peruntukan kata satu riwayat, maka di sini buat sekerak melengkung. Okey. Tapi sebenarnya ini sebahagian daripada Kaabah. Dalam hijir tu. Mana siapa semayang dalam hijir ni, ni terbalik. Tak apalah. Siapa semayang dalam ni sama dengan semayang dalam Kaabah. Aisyah nak masuk Kaabah, nak naik panjat tangga ke tinggi, Nabi pegang dia bawa ke sini, kamu solat sini, sama je dalam tu dengan sini. Kat dalam ni ketua negara je boleh masuk. Ya kan? Rakyat jelata kat sini je. Kalau tidak masuk dalam tu patah leher semua berebut. Ada rezeki boleh masuk, tak ada rezeki nak macam mana kan? Saya masuk terakhir 2004. Saya masuk terakhir di sini tahun 2004. Anak saya dia rajin. Tahun 2012 perempuan ni dia gimpit sikit dia tak tahu lah, gimpit sikit dia tunggu kejap, ada pelosok dia masuk musim haji, dapat dia 2 kali masuk. Okey, tak apa. Tu Hijir Ismail. Di situ rukun Syami, di hujung sini rukun Yamani. Sini namanya rukun Syami, di sini nama rukun Yamani. Okey. Lebar dia 12.11 meter. 12.11 meter. Okey, tu rukun Yamani. Okey, rukun Yamani sekarang ada, nanti saya tunjukkan. Di sini rukun Yamani, sini balik rukun Hajar Aswad balik. Ni Yamani, ni Hajar Aswad. Okey, yang kita sunat istilam 2 ni, Yamani dengan Hajar Aswad. Hajar Aswad mula-mula start dan istilam. Yamani juga sampai sini kita istilam. Bismillah Allah Akbar, apa ni? Terus jalan, sambil jalan ni. Rabbana atina fid dunya hasanah. Nanti saya akan tunjuk step by step tawaf. Kan? Okey, lebar dia 11.52 meter daripada sini ke sini. Okey. Tinggi Kaabah 15 meter. 15 meter, okey. Okey, Kaabah juga kita Hajar Aswad kita boleh ada tanda dia melalui lampu hijau yang ada bersetangan. Dulu-dulu ada sudut 90 darjah ni, 45 darjah ni ada garisan warna hitam atau warna coklat tua, sana ada lampu. Tahun 2004 dia tutup apa ni garisan ini sebab orang ramai solat atas tu, menyebabkan orang nak lalu tak boleh tawaf. Okey, dia pun tutup. Kan dia gantilah dengan bunga-bunga tadi. Okey. Tu dulu. Tu bentuknya dulu tu. Ini pun saya ambil daripada gambar tergambar tu. Tapi tutupnya tu 2004. Bendul Kaabah. Ini sebenarnya saya tak buat. Di sini ada sazarwan, nama dia pendul Kaabah. Lebih kurang 2 kaki. Bendul ni ada ring, ring untuk ikat kelambu Kaabah.
Dia sebahagian daripada Kaabah. Maknanya kalau kita Kaabah ni terpergi, masuk tangan, tak kena Kaabah tapi lepas bendul, batal tawaf. Kan, sebab tu tawaf kita tak ambil rapat-rapat. Saya Kaabah saya tak risau tuan, pasal banyaknya orang yang bergayut semua tu. Jadi kita mana nak kena Kaabah? Tapi Hijr Ismail tu yang risau. Kalau kita dekat buruk, terlanggar, duk sentuh dengan kita, batal. Atau kita lalu Hijr Ismail tengah tawaf, tangan kita dah melepasi hijir. Ya kan? Hijir ni tinggi sebenarnya. Tangan saya tak lepas lagi, kan kena gini baru lepas kan. Tu makna kalau kita tertolak dorang, itu sebab tu kita ambil jarak yang jauh. Okey, step-step tawaf. Mula-mula berdiri di rukun Hajar al-Aswad. Mula-mula berdiri di rukun Hajar al-Aswad. Mutawif akan bawa kita pergi tawaf. Kalau kita pergi haji ni biasanya mula-mula sampai. Kalau haji tamattu' kita nak tahu apa? Tawaf umrah. Pasal kita masuk dalam ihram umrah yang kita belajar sekarang ni. Kalau haji ifrad dia masuk dalam ihram haji, dia tahu apa? Tawaf kudum. Nanti kita cerita balik. Dia akan bawa menuju rukun Hajar Aswad. Sampai rukun Hajar Aswad, barulah dia berdoa, Allahumma inni uri tawafaitul haram sab'ata asywatin tawafal umrati fayasiru wa taqabbalhu minni, atau tawaful haji, atau tawaf kudum, tawaful kudum. Baik, panjang ni musim haji, tak sempat doa ni pada saya, tapi saya ambil juga kan ni standard yang ada dalam buku. Okey, kita boleh niat bahasa Melayu, tak payah Allahumma inni lah, tak siap. Allahumma inni lah, ada orang tak jadi. Mari pula Allahumma inni sampai petang esok tak siap. Ya kan? Niat dalam hati je. Nak niat panjang, ya Allah Tuhan, aku mengadakan tawaful haram sebanyak 7 pusingan ke tawaf umrah, ya Allah terima ibadahku. Tak sempat. Ringkas ambil saja kau tawaf umrah kerana Allah Taala, atau saja kau tawaf haji, terpulanglah. Okey, dah siap. Niat tu wajib ke? Niat ini wajib, sunat bagi 3 keadaan. Pertama, tawaf rukun umrah. Yang kedua, tawaf rukun haji. Yang ketiga, tawaf kudum. Mana-mana rukun termasuk tawaf kudum, dia jadi sunat niat. Sebab niat dah include dalam niat ihram. Okey, kita niat ihram umrah, semua amalannya dah masuk. Ulang balik niat tu bagi tajdid niat, mana sunat. Okey. Tapi kalau tawaf wada, tawaf nazar, tawaf sunat, mesti syarat sah. Syarat sah. Kalau kita sampai sini, sampai ke Mekah umrah ni, sampai terlupa betulkan niat sahaja aku tawaf kudum, katakanlah pada umrah kudum kat mana? Dia pun jalan sah, sebab kaedah dia mudah. Sebarang tawaf yang dilakukan selepas niat haram umrah, automatik dia jadi tawaf umrah. Okey. Sebarang tawaf yang dilakukan selepas wukuf dan selepas tengah malam 10 Zulhijjah, automatik dia jadi tawaf haji. Sebarang tawaf yang dilakukan selepas niat haji baru sampai ke Mekah, nama dia tawaf kudum. Okey. Tu senang. Tapi kalau tawaf wada, tawaf nazar, tawaf sunat, tawaf tahiyatul bait, selain pada yang 3 tadi, mesti kena niat. Okey? Jelas? InsyaAllah. Berniat sama ada rukun haji, sunat dah tapi hukumnya. Sama ada rukun umrah. Okey? Sama ada tawaf kudum. Bagi mereka berhaji ifrad. Kalau orang masuk ke Mekah tak ada buat haji, tak buat apa, saja ziarah Mekah, disunatkan tawaf kudum, tapi niat wajib kerana dia masuk bukan dalam ihram. Wajib kena niat tawaf tadi. Okay. Tawaf nazar umpamanya, tawaf sunat. Okay, biasa-biasa ada masa kita nak tawaf sunat. Tawaf tahallul pulak dah. Macam mana tawaf tahallul ni? Saya mula tu malah nak sebut, pasal ada orang tanya. Ya kan? Sebab saya malah nak bawa benda-benda yang jarang-jarang berlaku. Tawaf tahallul ni gini. Seorang tu telah niat haji. Okey? Telah niat haji. Pergilah dia nak wukuf. Tak jumpa cari Arafah. Sesat. Jumpa Arafah,
sudah subuh pagi raya haji, mana waktu tawaf sudah, waktu wukuf dah selesai, maka dia tidak sah wukuf dan tak dapat haji. Tapi dia dalam ihram. Nak halalkan balik daripada ihram tu, dia kena tawaf sa'i dan gunting. Namanya tawaf tahallul, untuk bertahallul. Kalau tak, silap-silap lakah jadi tawaf tolol. Sebab benda tu jarang sangat berlaku. Tapi dalam kitab ada pula orang tanya saya, Ustaz, apa mana tawaf tahallul? Lah, hai, saya malah nak sebut sebab takut buat jemaah makin banyak beri makin bingung. Benda tak berkaitan dengan kita tu, jarang berkaitan, tak usah. Ya kan? Dah berlaku baru kita selesai. Kalau tidak, pening tak pergi haji kita. Okey, tawaf tahallul. Ada juga tawaf wada, nak balik. Okey, tu kita akan sebut nanti. Habis langkah keempat, mengucup Hajarul Aswad. Tadi kat sini menghadap. Allahumma inni uridu tawafal sab'at aswatin tawafal ummatillahi ta'ala. Amin, ya kan? Habis. Lepas tu kucup Hajarul Aswad kalau mampu. Asal hukum kucup. Tak boleh kucup, kena istilam. Oh, Umar nak tolak orang ni, nak kucup ni. Kata Nabi Umar, kamu kan kuat, tak payah tolak orang, istilam saja. Umar ambil tongkat, letak ke Hajarul Aswad, kucup tongkat. Itu namanya istilam. Atau letak tangan, kucup tangan. Itu namanya istilam. Tak boleh juga isyarat istilam. Kita sekarang nak dekat pun tak boleh. Daripada jauh, tapak tangan menghala ke Hajarul Aswad, sambil bertakbir bismillah Allahu Akbar, kucup tangan. Itu namanya isyarat istilam. Sunat hukumnya. Okey, kucup tangan, jangan bunyi. Kalau itu flying kiss. Itu nak beza tu kan. Okey, kucup. Hukum dia sunat. Jadi kalau tak terbuat, terlupa, jangan risau, jalan terus. Ini saya jumpa dah sampai sini, dia nak undur belakang. Ji, orang Malaysia ni kenapa Ji tak payah undur ni, kenapa? Terlupa istilam tadi. Istilam sunat, jalan terus. Mana boleh? Mana boleh, kita pun tak ada masa nak tunggu dia, lantak kau lah kan. Tak apa, tu sunat. Ini sibuk apa kan. Perempuan istilam dalam telekong je, tak payah nampak gelang kerja kan, dalam telekong sek gitu je istilam kan. Tak payah tinggi-tinggi, perempuan takbir pun rendah, istilam nak tinggi. Okey. Tu yang keempat tu sunat. Tapi saya buat ni tahun 2009. Mula-mula saya mengajar haji 2009. Balik tengah mengajar saya pening, nak ajar macam mana. Saya tak dipaksa mengajar. Saya pergi umrah, refresh balik saya pejam mata, apa nak buat. Jadilah. Jadilah saya pakai sampai sekarang. Okey, pusing ke kanan. Tadi kalau kita menghadap ke sana, pusing ke kanan sehingga Kaabah berada sebelah kiri. Okey. Tapi ada juga orang mengajar terus duduk belah kiri, duduk macam ni terus. Jadi saya tak suka duduk macam ni, nak berdoa menghadap ke sana, tak menghadap kiblat. Ya kan? Sebab kita waktu doa apa semua belum mula tawaf lagi ni. Ini pra kan? Dan menghadap ke kiri, dan pastikan Kaabah sentiasa berada belah kiri. Ya kan? Lepas tu barulah mula berjalan ke hadapan sambil membaca doa atau berzikir. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil nak baca doa sini payah orang ramai. Zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil azim. Lepas makam Ibrahim baru lengang, baru boleh nak buka buku. Kalau buka kat sana langgar orang. Kat sana terlalu padat. Okey, jalan ke depan sambil baca doa. Jangan jalan ke belakang. Kaabah belakang, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah ke belakang tak sah. Cukup satu pusingan kena tangkap masuk wak gila. Okey. Jalan ke depan. Okey, pastikan berjalan di luar Kaabah. Okey. Hijir Ismail, tidak masuk dalam hijir Ismail. Jangan masuk dalam hijir, jangan sentuh pun hijir. Tapi bukan makam Ibrahim tak apa. Kalau orang tak ramai boleh lalu celah sini. Ya kan? Itu menandakan orang tak ramai. Tahun 2012 saya tahu wadah 12 minit tanda boleh lalu sebelah sini. Tak ada orang. Orang dah balik semua.
12 minit je. Seronok. Lepas tu semayang. Terlalu seronok. Kan? Lebih sangat seronok. Batal tawawadak saya. Pasal pergi sedekah. Cari orang bagi sedekah. Tak apa. Itu kita cerita waktu tawawadak. Okey. Sampai di rukun Yamani. Dia baca doa bla 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 bla. Sampai rukun Yamani. Disunatkan istilah atau syarat istilah seperti tadi. Kita isyarat sambil jalan bismillah Allahu akbar walillahil hamd. Di sini kucuk boleh, tak kucuk pun tak apa. Khilaf berlakulah. Senang cerita. Sunat juga ni pun. Barulah kita selepas tu kita pun baca doa tu apa nama rukun Yamani. Kalau kamu Kaabah tidak digolong ke atas, macam inilah rukun Yamani. Kalau rezeki kita ada, kita boleh touch. Itu namanya sentuh. Sentuh Kaabah batal wuduk, sentuh yang tepat disuruh tak batal. Dalam semayang boleh cakap tak? Tak boleh baca Fatihah? Tak apa, pasal itu disuruh. Gitulah contohnya. Okey, tapi musim haji kita tak jumpa ni. Kalau umrah dia jumpa. Pasal musim umrah dia tak gulung. Sekarang ini nak memudahkan apa baca Rabbana atina fid dunya hasanah. Oh, saya tahu kat mana satu file lagi. Sekarang ni sudah ada line kat sini. Saya rasa saya ada buat malam dua malam lepas. Mungkin salah apa ni dia punya paste kat mana tu. Di sini sekarang ada line daripada atas line warna kuning ke bawah. Daripada jauh kita tahu tu rukun Yamani. Okey, dulu tak nampak, tak ada tanda. Jadi kita sampai sini, kita ada nampak line kuning, daripada sini lagi nampak. Kita dah sampai sini bismillah Allahu akbar walillahil hamd. Turun tangan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Okey, 7 kali Rabbana tak sampai lagi. Ia realiti kat sana. 11 meter lebih, ya kan? Okey. Apabila sampai di rukun Hajar Aswad balik, okey, disunatkan istilam atau syarat istilam dan kucup tapak tangan. Sampai sini bismillah Allahu akbar. Jangan pusing dah. Tengok bismillah Allahu akbar walillahil hamd, tu kucup. Okey, terus jalan untuk pusingan kedua dan seterusnya. Okey, sama juga. Maknanya kalau kita baca, saya bilang tawaf saya melalui buku doa. Doa tu selai-selai, okey. Doa, baca doa pusingan pertama bla 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 sampai sini dah habis dah. Dah habis saya campurlah doa saya pula apa-apa kita nak mintakan. Itu saya dah beritahu kan. Pusingan apa-apa kan. Bubuhlah mana-mana doa. Bla 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 bahasa Melayu je. Sampai sini bismillah Allahu akbar walillahil hamd Rabbana atina fid dunya hasanah, seterusnya. Okey, sampai sini saya dah tahu dah pusingan kedua doa tu. Sampai sini dah habis istilam. Jalan terus subhanallah walhamdulillah, kan nak buka doa payah. Sampai ke ujung buka balik baca doa pusingan kedua. Ya kan? Bacalah doa pusingan kedua. Okey, begitulah seterusnya. Begitulah seterusnya hingga pusingan ke-7 dan pastikan melepasi tempat mula tawaf. Ini nak berhenti pula. Nanti kita cerita bab lain. 2, 3, 4 pusingan ke-7. Pusingan ke-7 kita pun dah baca bla 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 bla. Sampai sini istilah Rabbana atina fid dunya hasanah. Sampai ke tempat nak berhenti. Mana nak break ni? Nak tarik handbrake kat mana? Okey. Mesti selepas tempat mula. Kalau kita mula kat sini, kena berhenti sini. Sekurang-kurang. Habis macam mana Ustaz? Sebab tu kita tengok kalau kita mula sebelum lampu hijau tadi, kita akan berhenti selepas lampu hijau. Payah juga lajak sampai depan pintu Kaabah. Dah tentu lepas tempat mula. Kan kurang selangkah tak cukup 7. Mula kat sini, berhenti kat sini, tak cukup 7. Cukup itu tak sah tawaf. Okey, berhenti tu. Berhenti. Ini yang berlaku banyak. Mutawif banyak bawa orang beratus orang ni. Bla 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 baca doa mutawif. Sampai sini dia khalas, selesai. Dia selesai. Makcik kat sana selesai juga keluar. Kalau kita payah sangat pintu Kaabah. Bersenangan pintu Kaabah kita berhenti. Ya kan? Tu kaedah yang paling mudah. Dulu ada garisan, kita orang mengajar senang. Mula sebelum garisan, berhenti selepas garisan. Mengajarlah saya tahun 2004. Mula selepas garisan, berhenti selepas garisan. Pergi ke Mekah tengok garisan tak ada. Sudah. Macam mana ni? Saya pun rabur dengan kaki. Oh, dia cat pula dulu. Tu dia tak tukar lagi marble. Dia cat.
Kita berjumpa. Balik waktu kursus perdana, saya jadi ketua fasilitator betulan, saya buat announcement. Tuan-tuan, garisan Hajar Aswad sudah tidak ada. Sekarang kaedah tawaf bukan macam tu. Ya kan? Berhenti bila berdepan pintu Kaabah. Pasal nak cerita ke jemaah tak ada masa dah. Pada masa tu. Okey, guru yang mengajar apa pening kepala. Last kali minta tabung haji buat berkeliling. Step-step mengajar ni. Saya tengah mengajar kursus intensif dekat Masjid Negara, tabung haji telefon. Ustaz, kita nak buat berkeliling ni kepada guru-guru agama kita. Baguslah. Sebelum ni boleh tak Ustaz semak sikit? Nak semak apa? Dia pun ginilah mudah Ustaz. Ustaz waktu break makan karang, Ustaz telefon saya baca. Lepas tu Ustaz komen lah, mana nak komen. Waktu tu seronok. Pasal saya rapat dengan tabung haji. Pasal apa kira rapat? Pasal kerja tak kira. Ustaz besok macam mana ni, kami tak boleh pergi ni, Ustaz boleh pergi tak? InsyaAllah. Jadi lama-lama kerja gaji orang sayang tu je, bukan apa-apa. Bukan kita pandai sangat dah. Ya kan? Dah tua-tua ni tak larat nak buat macam tu, tak berapa sayang lah. Okey. Okey, habis. Sembahyang sunat tawaf di belakang makam Ibrahim atau di mana di masjid. Habis tadi kita pun sembahyang sunat. Baik, saya nak cerita teknik pula. Kita tawaf, kita nak cari lingkaran yang dekat supaya tidak lama berjalan. Okey, tapi kita nak jaga jangan terlalu dekat dengan Hijr Ismail. Okey, baca doa. Pusingan ke-7 ni pusingan ke-6, nak masuk 7. Saya dah mula ambil tepi. Ambil tepi. Ini kaedahnya ni, bukan syarat sah ni. Sampai sini bismillah Allahu Akbar, dah ambil yang paling tepi supaya mudah nak berhenti. Ya kan? So pusing sampai situ karang, sup ke tepi. Kalau kita berhenti kat tengah nak keluar, itu yang ada orang. Ni kan nak keluar tu, habis orang rusak semua. Okay, kalau kita terpaksa keluar juga, kena ikut arus, jangan lawan arus. Itu lebih mudah. Itu kaedah, bukan hukum. Okey. Ya, habis kita pun sembahyang kalau boleh di belakang makam Ibrahim. Di mana saja asal dalam masjid. Sunat di belakang makam Ibrahim atau di mana-mana tempat dalam masjid, asalkan dalam masjid. Hingga dalam hukum kata kalau dalam masjid penuh tak boleh juga, sembahyang kat luar boleh. Kat dataran boleh. Pengalaman saya sekali saya sembahyang kat dataran. Saya sampai ke Mekah bulan Ramadan, orang tengah sembahyang tarawih. Kita pun tawaf umrah. Tawaf apa semua selesai tawaf, nak sembahyang tak bagi semua tempat orang sembahyang tarawih. Ya, dia bagi tempat tawaf saja. Halau di askar, saya keluar di luar, sembahyang sunat tawaf di luar. Lepas tu baru masuk balik ke tempat sa'i, pergi sa'i. Pernahlah alami sekali. Wallahu a'lam bissawab. Okey. Baik. Tu makam Ibrahim. Dalam tu macam ni je. Bekas tapak kaki Nabi Ibrahim waktu pijak atas batu nak susun Kaabah. Bukan kubur Nabi Ibrahim. Bahasa Arab makam bukan kubur. Orang Melayu je kubur. Makam diraja. Ya kan? Wah. Nasib baik tak boleh. Makam Deloitte. Okey? Dah. Sana makbarah kalau kubur tu. Makam mana tempat pijak. Jadi batu tu, cucu saya tanya, Atuk, Nabi Ibrahim tak ada jari ya? Dia kata. Debul. Tu habis haus dipegang dorang lah dulu. Tu sekarang dikurung dalam bangunan yang ada sekarang ini. Bangunan macam tu 2 lapis tu. Tak nampak nak intai batu tu. Tu pun di tepi-tepi cermin kat tepi tu bekas mulut orang je. Orang India khususnya biasanya suka kucup. Habis mulut dia kat tepi tu. Enggak. Okey. Lepas sembahyang sunat terus berdoa. Doa dalam buku saya tak tulis kat situ. Ya kan? Baca doa. Okey? Baca doa. Lepas tu minum air Zam-Zam. Atau berdoa di Multazam. Dia ada 2. Habis kita tawaf tadi, kita boleh berdoa dulu di Multazam, baru pergi solat sunat. Pun boleh. Ya kan? Atau kita pergi, kalau saya solat sunat dulu, lepas solat sunat berdoa dan sebagainya. Dulu nak pergi ke tempat sa'i kena lalu sana. Sebelum dirubah dibuat sekarang tengah pembinaan, kita tak tahu macam mana akhirnya. Jadi sekarang kena pusing sini. Saya pergi sini baru saya berdoa. Kalau tak sempat tak apa, Multazam kita doa lain kali. Dulu mudah nak pergi Multazam tu kan. Okey, berdoa, lepas berdoa, habis berdoa minum air Zam-Zam. Sebab tu air Zam-Zam kena bawa waktu tawaf.
Sebab kalau kita bangun cari tong Zam-Zam, kita ditinggal di grup. Kan? Bawa tadi sebelum pergi tadi. Air Zam-Zam bawa daripada mana tu? Dah terlupa semua dah. Daripada mana? Saya tahu dah terlupa. Ada tak saya cerita saya bawa daripada Madinah 2 botol? Oh ya. Sebab tu kadang-kadang kita mengaji sampai ke Mekah. Oh macam ni ustaz cerita tu. Sekarang ni biol, tak tahu apa kan. Jangan risau, tak apa. Itu biasa. Daripada Madinah kan bawa 2 botol, 1 botol minum atas bas, 1 botol bawa semasa nak pergi tawaf. Saya bawa grup profesional. Engineer ada apa semua daripada satu syarikat oil and gas. Saya mengajar macam ni, bawa air Zam-Zam semua. Sampai lepas tawaf, saya pun keluar. Minum air Zam-Zam kita. Saya minum. Seorang tak minum. Tak nak minum ke? Tak bawa. Pasal apa tak bawa? Waktu mengajar selekeh ustaz ni, air pun nak beritahu. Kan dia anggap remeh je. Orang cerita air Zam-Zam berlambat kat sana. Kan berlambat di tempat dia. Betul tak? Okey, sama nak minum bekas saya boleh? Habis 1 botol. Okey, doa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaa'an min kulli da'. Ya Allah, sungguh aku bermohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas dan penawar bagi segala penyakit. Jadi setiap kali kita minum air Zam-Zam, baca doa ni. Tak kira di mana pun. Saya sampai sekarang tiap-tiap hari, pagi ni pun saya dah minum. Saya setiap hari saya minum air Zam-Zam 1 gelas kecil. Saya sengaja beli. Kan habis stok saya beli, Sekarang lagi mudah, Kuala Lumpur banyak. Dulu saya post daripada Mekah musim haji 20 tong sekali post balik. Kan minum, baca doa tu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, aku mohon padamu ilmu bermanfaat, wa rizqan wasi'a, rezeki yang luas, wa shifaa'an min kulli da', dan menjadi penawar bagi segala penyakit. Minum je lah. Okey, kita teruskan. Itu Telaga Zam-Zam. Telaga Zam-Zam ni asal berdiri atas darat ni. Ya kan? Telaga Zam-Zam ni lepas tu dia turun ke bawah nak besarkan dataran tawaf. Dia buat jalan masuk di pangkal sana, di ujung tu ada jalan masuk dulu, bertentangan dengan Hajar Aswad tu. Ada jalan masuk. Dalam Telaga Zam-Zam 30 meter. Daripada atas sampai bawah 30 meter. Okey. Paras 4 meter dah ada air. 4 meter. 13 meter itu mata airnya. Itu puncak airnya. Tak berhenti-henti keluar. Yang pelik Telaga Zam-Zam ni, musim orang ramai, orang minum banyak, tak kering. Musim orang tak ada, tidak melimpah. Dia tak pakai macam tangki rumah kita, pakai pelampung tu, pelampung tak ada kan. Okey, tu air Zam-Zam. Yang paling bersih di dunia, pernah dibuat kajian pun. Ini lubang dia masuk dulu. Dulu sebelum 2003. Sebelum 2003 ada sebelah sini laki-laki, sebelah sini perempuan. Masuk ke dalam sana, dalam sana macam tu. Telaga Zam-Zamnya macam ni. Yang sini dah laki-laki lah, saya dapat gambar. Perempuan saya tak masuk. Tak boleh masuk. Dia buat melengkung, ada cangkir, ada apa semua kat situ, boleh mandi pun. Zaman itu. Ceritalah saya pada jemaah, selepas tawaf turun ke Telaga Zam-Zam, minum sepuas-puas, mandi pun boleh. Pergi-pergi tak ada lubang masuk. 23 pergi, balik cerita kata Abah Haji, tak ada lubang dah masuk. Ya ke Ustaz? Ya. Kursus perdana juga. Kita buat pengumuman. Lubang Telaga Zam-Zam dah tak ada. Minumlah apa yang ada di paip. Sebab sekarang dia pump, mau pakai paip. Yang masuk dalam tu cuma maintenance saja boleh masuk. Okey. Okey, itu dulu. Okey, balik pada tawaf kita. Di antara banyak pergerakan tawaf kita tadi, nak tengok mana yang mesti kena buat. Tawaf bermaksud mengelilingi Kaabah dengan syarat-syaratnya. Syarat tu nak tengok. Syarat sah tawaf ada 8. Okey, habis 8 kita balik. Kalau kita tambah 10, tak balik kita hari ni. Okey. Pertama, suci pada 2 hadas, besar dan kecil. Okey, mesti. Sebab tu kalau batal wuduk, batal tawaf.
Suci pada hadas. Yang kedua, suci daripada najis pada badan, pakaian dan tempat. Badan, pakaian, termasuk menanggung najis. Maknanya tempat jangan risau. Kerajaan Saudi dah bayar mahal, sentiasa bersih berapa kali sehari tu. Yang tukang mop ni dah ada sentiasa, yang bersih betul tu 2 kali sehari. Yang penting diri kita ni bersih. Kalau hari pertama kita sampai ke Mekah, mungkin kita pakai ihram dah lama, betul tak? Sebelum tawaf, bersihkan badan dulu. Kalau saya belum tawaf, saya masuk beli air, saya basuh semua dulu, apa semua, confirm kita dah bersih, pakai balik pakai ihram, wuduk, baru kita tawaf. Pakaian kita, badan kita sendiri, dan tidak menanggung najis. Sebab tu jangan bawa selipar sekiranya selipar bernajis. Ini isunya. Isu bawa selipar ni, tidak ada larangan bawa selipar yang tak boleh bawa najis. Tapi kalau selipar dah masuk tandas, di tandas tu ada air mutanajis, dah tentu selipar tu kena najis kalau kita tak basuh. Sebab tu kalau saya pergi, saya bawa selipar khas nak pergi tawaf. Kalau kita ragu sebelum masuk masjid, sekeliling tu semua ada paip air, basuh dulu. Bawa plastik, masuk beg plastik, masuk beg sandang. Pakai beg sandang besar. Tak belakang ni beg sandang yang perempuan lelaki ada kan sekarang semua. Backpack tu, taruh belakang, dah senang. Kalau tidak, batal tawaf kita. Nak tinggal susah, takut cari tak jumpa. Ya kan? Itu banyak isu berlaku. Kadang-kadang mutawif kat sana, tak apa. Dia tak apa berlaku. Kalau dam kambing saja. Itu saya geram. Pernah saya besar jemaah, hukum hakam tanya saya, sejarah tanya dia tak apa. Ni tempat ni ada apa, tempat ni ada apa, tak apa. Salah tak apa, sejarah bukan apa pun. Ya kan? Menutup aurat yang ketiga, mesti tutup aurat. Sebab tu kita kena pakai sarung tangan yang perempuan dan sebagainya, kan? Menutup, kita pakai pun laki-laki lepas pakai ihram tu kena buka sikit, terbuka tidak, cubalah, kan? Kalau buka gini pun terbuka aurat, mana tak kena cara pakai tu. Cara pakai tu kat mana-mana tak apa, janji tak terbuka, kan? Kalau terbuka juga tersiup angin tersalah, tutup dengan segera, dimaafkan. Tutup aurat. Aurat laki-laki antara pusat dengan lutut, termasuk pusat dan lututnya. Aurat perempuan semua kecuali muka dan tangan. Mula di rukun Hajar Aswad, wajib mula di rukun Hajar Aswad, tak boleh mula kat lain, mesti mula kat sini. Rukun Hajar Aswad ini sudut 90 darjah. Garisan lurus, garisan lurus. Itu range dia. In between tu di mana-mana boleh mula. Dalam range ni. Jangan lepas ke sini, jangan terlepas ke sana. Dalam range tu, makin ke belakang makin besar, kan? Cuma berhenti sekarang mesti lepas tempat mula. Jadi yang paling mudah kita tengok lampu hijau, mula sebelum lampu hijau, berhenti sekarang selepas. Itu kaedah yang paling mudah. Menjadikan Baitullah sentiasa sebelah kiri setiap saat dan berjalan ke depan. Mesti Kaabah berada belah kiri. Di sini pendapat mazhab Syafi'i, jangan terlepas bau. Kita sampai sini, pom langgar ada orang, pop. Kalau pop ke sana dah menghadap Kaabah, dah tentu dah terlepas. Kalau setakat sikit tak terlepas, ni besar, 40 kaki. Itu. Kalau mazhab Hambali, dia asal Kaabah belah kiri je, jangan belah kanan. Mana jangan songsang pusing ke sana. Kalau pusing sini tak ada masalah. Itu sedikitlah kalau kita yang kena tolak atas wheelchair tu kena jaga sikit. Sebab yang nolak ni di atas tu bukan bulat. Masjidil Haram ni bukan bulat, dia ada persegi. Saya pernah tawaf kat atas ni, saya suka tawaf atas bumbung tak ada tiang. Kalau malam lah, zoom kita pergi sampai setahap dia mencong, lonjong ke sana. Dah bau kita ke sana dah. Maknanya orang atas wheelchair tu kena adjust bau dia. Dia ada line saf, saya ikut line saf. Zoom, rapat ke pagar. Tak lagi, saya insuk ke sini atau saya pusing. Pusing bermakna sampai sini dah batal. Nak sambung, undur 2 langkah, terus pergi lagi ke depan. Itu kaedah lah. Yang penting jaga bau. Ya, boleh. Saya sampai ke sini, langgar ada orang sung terpusing, mana batal? Tak. Nak sambung, tak payah pergi ambil wudu, pasal kita bukan batal wudu. Kita undur ke belakang selangkah,
sambung. Kalau boleh undur. Kalau tak boleh undur, nak undur tak boleh, orang semua ke depan, kena tolak, tambah satu karang, yang ni jangan kira. Tu kaedah sambung. Saya lupa nak cerita kaedah sambung. Sampai sini kentut, kentut. Pusingan kelima ni, kentut. Batal. Kentut tak lewat apa, mesti kena keluar pergi wuduk. Betul tak? Tak boleh, tak ada dah nak runding-runding lain, tak ada dah. Ya kan? Pergi wuduk. Pergi wuduk, nak balik sambung, dari segi hukum boleh sambung tempat kentut. Tapi tahukah kita mana kita kentut? Tak ada pun kentut, pangkah kentut, tak ada. Jadi selamat atau lebih afdal kita mula di rukun Hajarul Aswad balik. Tu mula rukun Hajarul Aswad balik kan. Sampai sini tiba nak kentut, sampai sini. Nah. Okey. Ya. Dengan tujuan tawaf, jangan pesong niat. Tengah tawaf jumpa ustaz, ustaz pinjam duit aku tak bayar lagi. Ustaz. Itu bukan tawaf, itu lari kejar ustaz minta hutang. Tu kena jaga niat tu. Lebih kurang tak apa, lebih kurang maksudnya tengah tawaf handphone bunyi. Kita kan mana boleh lepas handphone kan? Celik mata bulan apa lagi, tengok handphone dulu. Betul, paling tidak tengok pukul berapa. Ya kan? Keren bunyi jawab tengah tawaf. Mak tengah tawaf, nanti mak bagi tahu balik. Lepas mak telefon balik. Okey. Boleh, tak apa. Sebab Nabi kata beza solat dengan tawaf boleh cakap, salat tak boleh cakap. Betul. Allahu akbar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, tunggu kejap. Tak boleh. Kan? Okey, ni boleh. Tapi jangan sampai terpesong. Muat tengah tahu ni, Allah ramai muat tak pernah tengok orang macam ni, nak melangkah pun susah, bla bla. Itu baca berita. Itu baca berita. Tu kena tengok dengan tujuan tawaf. Sebab tu kalau kita penat, berhenti, sambung semula. Oh semput. Insan kan, berhenti kat tepi. Base tadi berapa? Masuk 5, 4 mana sesat. Balik ke hotel, pap dulu inhaler tu kan, sap kok tidur, bangun sambung, ya kan, tak ada masalah. Pagi pergi duduk sini, bismillah Allahu akbar, dapat sunat kucup 5, 6, 7 kan. Wallahu a'lam. Sakit kaki, keren betis kan, tak biasa jalan. Batu Haji Abdul beritahu tak suruh exercise sebelum pergi kan. Tidak kita biasa jalan sepanjang subhanallah walhamdulillah, ya kan. Orang tak biasa jalan duduk Mekah 3 hari pun memang seksa. Nak pergi masjid jalan macam ni, macam Jepun ni, sakit betul, ya kan. Dah seminggu barulah dia lali. Okey. Yang ketujuh, cukup 7 keliling dengan yakin. Sampai sini 6 ke 7, ambil 6 tambah 1 lagi. Sebab kalau ke yakin kena ambil yang paling yakin. 6 ke 7, yang yakin 6, 7 tak yakin. Okey, ambil 6. Okey. Sama juga dengan sini. Mana aku pak mula tadi ya? Tak ingat nak berhenti macam mana. Lajak tempat itu Kaabah. Dah tentu dah lepas. Tu nak suruh yakin dah tu. Mesti cukup 7 dengan yakin. Dan di dalam Masjidil Haram dan di luar bahagian Kaabah mesti tawaf dalam masjid. Kita kaki jogging nak tawaf keliling masjid tak sah. Mesti dalam masjid, tapi tidak masuk Kaabah, tidak masuk Hijr Ismail. Jangan dalam Kaabah, jangan dalam Hijr Ismail, di luar bahagian mereka. Okey, 8 ini syarat sah tawaf. Jenis-jenis tawaf. Oleh kerana pukul 12, kita janji pukul 12, kita tengok tempat kenduri ada jenis makan apa. Kita sambung minggu depan insya-Allah. Jadi cukup sampai sini insya-Allah. Kita sambung balik minggu depan tentang jenis tawaf dan sunat-sunat dalam tawaf. Kita sambung insya-Allah mungkin minggu depan, boleh sampai sa'i, boleh sampai cukur. Umrahnya selesai. Takhir dengan tasbih kifarah, subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara, wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa qalban khashi'an
نافعا وأولادا صالحا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا مباركا واسعا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نسألك حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وعملا صالحا مقبولا وتجارة لن تبور. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم.